Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif hafizahullah ta'ala, katanya maka kejadian ini, yakni kejadian belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu kejadian ini, kejadian belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan nisbah bagi kita umat Nabi ini, ialah bertaubat. Dan nisbah bagi kita ialah bertaubat. Jadi taubat itulah maksudnya belah dada kita, bukan belah dada, tapi belah dada kita dengan bertaubat. Kita dah bahas kemarin. Baik. Kerana apa? Kerana penyucian hati yang berlaku ia penyucian hati itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dalam hidupnya itu hanya sahaja ia dengan nisbah bagi kita umat-umatnya ialah menepati taubat, menepati pada tempat. Menepati taubat yakni menepati pada tempat taubat, atau menepati dengan mana menyerupai taubat. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil apa? Manzilata atau munazzalat taubati, menepati tempat taubat dengan mana menyerupai taubat. Jadi kalau Nabi kita itu belah dada, maka belah dada Nabi itu menyerupai dengan kita ini bertaubat. Artinya kita bertaubat daripada dosa, menyerupai nisbah bagi Nabi kita ialah belahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ini disuruh bertaubat. Dalam ayat Quran banyak ayat yang disuruh kita bertaubat. Jangan taubat, bertaubat. Bertaubat. Baik. Sebab apa? Sebab kan kita baca dalam kitab Nabi kita dibelah dada kerana Nabi kita itu nak dibawa esok, nak bawa berjalan. Jumpa siapa? Jumpa Tuhan. Cakap-cakap dengan Tuhan. Maka macam itulah kita ini. Kalau kita nak dapat musyahadah Allah, maka dapat tidak mesti kita kena cuci diri terlebih dahulu, bersih diri terlebih dahulu daripada dosa noda. Jangan kita nak contoh kita buat perumpamaan. Kita kalau dijemput oleh orang besar, raja lah agung bagi kita ke dalam istana, takkan nak pakai baju buat baju kontrak jumpa aku. Takkan nak pakai baju motor getah, musuh sekerat jumpa aku. Sampai dekat pintu masuk tu awal lagi bangkat tahu ni masuk. Nabi mana jumpa aku, dapat jemputan mana seorang jemputan ni. Betul seorang ada, tapi ni baju orang musuh sangat. Badan hamil sangat. Pergi cuci dulu, pergi mandi dulu. Macam tu perumpamaan. Kan? Nabi kita nak jumpa Allah, dicuci, dibersih dahulu. Maka macam itulah nisbah bagi kita umat. Kalau kita nak dapat musyahadah Allah, dapat
Allah dengan mata hati kita, kan? Tak dapat tidak, kena bersih, kena cucikan terlebih dahulu hati kita. Maka cara penyucian itu bagaimana? Cara penyuciannya ialah dengan bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Lepas tu kita tengok dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kan, Imam Ghazali sebut tak dapat tidak bagi seorang yang salik nak jalan menuju kepada Allah, dia kena ada 4 kara. Kan 4 kara. Kara pertama dia, yang pertama sekali, i'tiqad yang sahih. Itu pertama sekali. I'tiqad kita mesti betul. Dan yang keduanya apa? Taubat yang nasuha. Itu nombor 2. Taubat yang nasuha. Kalau tak, seorang itu tak akan sampai kepada Tuhan. Nak sampai ke mana? Di belakang dia tu gerabak air api banyak. Faham tak gerabak air api? Maksudnya dosa-dosa, kesalahan yang banyak. Macam mana nak jumpa Tuhan? Tuhan ni suci, maha bersih. Kita potong mana benda macam yang kita tadi pakai baju potong getah busuk sekarang Nabi jumpa agung. Orang sah, aku tak lagi hampir mandi dulu, buah wangi-wangi dulu, main jumpa aku. Macam tu. Nanti makin nampak. Maka seperti itulah juga seorang bila nak menemui Allah, supaya dapat melihat Allah dengan mata hati, dan dapat tidak, dia kena banyak bertaubat. Paling kurang taubat kita setiap hari iaitu 70 kali atau 100 kali. Dasar dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laylatin 70 marrah. Wabi riwayatin 100 marrah atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala setiap hari 70 kali. Ada satu riwayat kata 100 kali. Nabi kita beristighfar, bertaubat, beristighfar 100 kali itu tanpa ada dosa. Kita ni dosa belum-belum. Patutnya bukan 100, bukan 1000, bahkan kena 10,000 kata. Baru namanya kita bertaubat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Taubat betul. Barulah hati kita tu suci bersih. Bila suci bersih, perjalanan kita, suluk kita lancar. Sebab hati kita ni ibarat macam enjin kereta. Enjin kereta, kalau kaparitanya sumbat, tak overhaul, maka jalannya semput-semput, gek-gek, pom, letup. Sampai tepi jalan. Sampai enggak? Tak sampai. Destination. Macam itu. Bahan tu nak bagi sampai kena obol. Hantar ke depo peminat obol. Depo bongkah. Satu-satu walk kelas kita hantar ke darwish. Darwish bongkah satu kita. Nanti dia pasang balik apa semua. Start engine. Bunyi sedap. Hum. Darwish kata ni bukan kata KL ni, Singapura boleh sampai. Tak apa. Pemain kata macam ni bukan kata KL ni, Singapura boleh sampai ni. Tak apa. Pemain bagi jaminan ni tu. Ni pun begitu. Cok tu jaminan tu. Bila Nabi kita dibelah dada apa semua, ditutup, lepas tu dicok dengan khatamun nombor. Itu jamin. Pilah jalan. Tak apa lah. Pilah jalan. Penuh pun tak apa lah. Tak semput lah. Itu yang Nabi kita dicok dengan khatamun nombor. Antara dua melekat ni. Cok.
cerminan. Cuk. Kumpul. Apa perumpamaan itu penting. Baik. Dan yang waqi' itu bahasa Arab, kan bahasa kita bagi reality, bahasa sekarang dibagi kenyataan ataupun reality. Dan yang waqi' artinya realitinya, kenyataan yang sebenarnya bahwa hayatul muslim, kehidupan seorang Islam itu dalam perjalanannya yang Muslim menuju kepada Allah Ta'ala. Apa realiti dia? Hanya sahaja dimulakan akan dia akan perjalanan itu dengan taubat. Memang orang salik, kalau kita menjadi tasawuf, bukalah kitab-kitab tasawuf manapun, orang panggil taubat itu awalu maqamat suluk, permulaan maqam suluk. Siapa-siapa salik pun, murid pun, bila dia nak mula jalan menuju kepada Allah, kan, permulaan dia mesti dimulakan dengan taubat. Dengan Imam Ghazali, dengan kitab Minhajul Abidin dia, kan. Maqam dia apa? Sebab pada maqam ilmi wal ma'rifah, taubat. Kena ada ilmu dulu, kena ada ma'rifah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak berjalan ke mana? Ya. Orang yang berjalan tak ada ilmu ni orang panggil haid. Apa itu haid? Orang yang berjalan tak tahu arah tuju. Al-haid itu alladhi la yadri aina yatawajjah. Kita ngaji bahasa Arab lah. Siapa itu haid? Alladhi la yadri aina yatawajjah. Itu orang yang tak tahu arah tuju dia. Nabi ke mana aku ni? Orang kata ni jalan ikut kaki. Nah, jalan ikut kaki. Memang jalan ikut kaki. Jalan ikut kaki. Jalan tak tahu Nabi ke mana. Tak tahu ikut kaki. Berhenti tak mana. Itu dipanggil orang yang tak ada halah tuju. Ni tak. Dalam tasawuf dia ada halah tuju. Apa ada tuju kita? Allah. Halah tuju kita ialah Allah, ma'rifat Allah. Okay. Bila kita nak bagi sampai kepada halah tuju, maka tidak mesti ada ilmu, mesti ada pengetahuan. Itu yang Imam Ghazali letak di awal Aqabah tu, Aqabatul ilmi wal ma'rifah. Lepas Aqabah ilmu baru Aqabatul taubat. Itu nombor satu, awal jalan mesti kena bertaubat. Ini memang sebut. Dan yang waqi', artinya yang realitinya, kan, realiti kenyataannya bahwa kehidupan Muslim dalam perjalanannya yang Muslim menuju kepada Allah hanya sahaja dimulakan akan dia, akan perjalanan dia tu dimula dengan bertaubat. Taubat dulu. Kalau Nabi kita nak mula Isra, dimula dengan belah dada. Itu nisbah bagi Nabi kita. Nisbah bagi kita umat. Kalau kita nak menuju kepada Allah, maka mula kita dengan taubat daripada segala dosa. Itu bidayah. Dan tiada sebelum daripada taubat itu darajah atau maqam yang mendahului ia darajah atau maqam itu akan taubat. Ada sebelum taubat itu maqam yang lain. Ada. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Imam Ghazali, bidayahnya apa? Bidayahnya taubat. Nihayahnya apa? Nihayahnya mahabbah. Dan kita baca dasarnya. Kita mahabbah dasarnya. Berarti muka suara doa. Nanti bawa tadi
kata apa? Sesungguhnya kasih dan cinta kepada Allah Ta'ala adalah tujuan yang paling jauh, pada kemuncak yang tertinggi, pengesut, penghabisan bagi cinta kepada Allah. Tidak ada sebelum cinta, melainkan maqam itu maqam muqaddimah, pendahuluan, di bidayah. Seperti mana? Taubat. Tengok, kataubati, seperti taubat. Jadi bidayahnya ialah taubat, nihayahnya apa? Mahabbah, dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selepas daripada cinta, melainkan itu samarah saja, faedah daripada cinta. Tidak ada sebelum maqam taubat, melainkan selepas daripada taubat itu dipanggil tawabi, yang mengikut bagi taubat saja. Mana kita baca kan? Ini dia sebut, tiada sebelum daripada taubat itu darajah atau maqam yang mendahului ia maqam atau darajah mendahului akannya, jadi akan taubat. Tak ada. Tak ada. Taubat saja yang awal. Lepas itu bila kita sebut taubat, apakah yang dimaksudkan dengan taubat di sini? Taubat ni dalam ayat ini, taubat. Ada juga taubat dipanggil taubat makan cabai. Orang perempuan kan jika cabai garam dan pedas ni mampu ku taubat tak makan apa ini. Selama 3 hari makan pula. Itu panggil taubat makan cabai. Waktu pedas tu dia bertaubat. Ku tak mau ku taubat dalam makan. Lega pedas tu 3 hari makan pula. Itu panggil taubat makan cabai. Kalau bahasa hadis, taubat makan cabai ini dipanggil apa? Taubatul mustahzi'in. Juga disebut sebagai taubatul kadzabin. Taubat orang yang bersenda-senda main dengan Tuhan, atau juga disebut sebagai taubat para pendusta, pembohong. Yang dimaksudkan dengan taubat sini, taubat yang macam mana? Taubatun nasuha, taubatun sadiqah, khalisah. Ini yang dimaksudkan. Maksud dia kata sini, dan yang dikehendaki dengan taubat itu ialah taubat yang khalisah, yang nasuh. Kerana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang nasuha. Titik itu dulu. Kata dari yang dikehendaki dengan taubat itu. Nanti kita sambung, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syurahna rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Balas je lah malam tak. Jangan cintamu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله.